Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada doktor. Nama saya Siti Adlina Ziati binti Alias dengan nombor matrik 277990. Ingin melakukan pembentangan berkenaan dengan sinopsis filem Tok Tok 2017. Okey, filem ini mengisahkan tentang sekumpulan pesakit OCD yang terdiri daripada Blanca, Anna Maria, Lily, Emilio, Federico dan Otto, yang mana mereka semua menerima tarikh temu janji dan waktu yang sama untuk berjumpa dengan Dr. Palmero, yang akhirnya menimbulkan ketegangan dan konflik antara mereka tentang perebutan giliran. Namun begitu, situasi menjadi lebih tegang apabila mendapati bahawa pesawat Dr. Palmero itu terpaksa ditangguhkan, menyebabkan mereka menjadi semakin marah. Bagi meredakan keadaan, salah seorang daripada mereka iaitu Federico mencadangkan kepada semua pesakit OCD tersebut untuk menceritakan jenis OCD yang mereka alami bagi mencari jalan penyelesaian bagi memulihkan penyakit OCD mereka sementara menunggu ketibaan Dr. Palmero. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada doktor. Nama saya Siti Adlina Ziati binti Alias dengan nombor matrik 277990. Ingin melakukan pembentangan berkenaan dengan sinopsis filem Tok Tok 2017. Okey, filem ini mengisahkan tentang sekumpulan pesakit OCD yang terdiri daripada Blanca, Anna Maria, Lily, Emilio, Federico dan Otto, yang mana mereka semua menerima tarikh temu janji dan waktu yang sama untuk berjumpa dengan Dr. Palmero, yang akhirnya menimbulkan ketegangan dan konflik antara mereka tentang perebutan giliran. Isu psikologikal yang digambarkan dalam filem ini ialah kecelaruan kebimbangan yang merujuk kepada perasaan takut, resah dan bimbang secara melampau atau keterlaluan. Kecelaruan ini berupaya menimbulkan tekanan dalam diri seseorang dan berupaya menjejaskan fungsi kehidupan seseorang. Dalam cerita ini kita dapat lihat semua watak mempunyai tahap kebimbangan dan kecemasan masing-masing apabila mereka cuba untuk mengabaikan perangai yang telah menjadi kebiasaan mereka. Manakala dari segi jenis kecelaruan kebimbangan yang terdapat dalam filem ini ialah hanya tertumpu kepada OCD yang merujuk kepada keadaan mental secara obses dan paksaan, di mana kita dapat lihat semua watak yang dimainkan mengalami kecelaruan obsesi kompulsi dengan sindrom-sindrom yang berlainan yang bakal diterangkan oleh pembentang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nofaziran, nombor matrik 285010. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang jenis-jenis OCD yang terdapat di dalam filem ini. Antara jenis OCD yang terdapat dalam watak filem ini adalah Tourette Syndrome, checking, contamination, hoarding, rumination, counting and intrusive thought. Yang pertama ialah checking. Checking dihadapi oleh watak Anna Maria. Seorang menghidapi penyakit OCD jenis ini akan memiliki gangguan untuk mempunyai obsesi dalam memeriksa sesuatu secara berulang-ulang. Misalnya, perkara yang sering dilakukan oleh Anna Maria ialah memeriksa keadaan rumahnya seperti menutup dapur gas, menutup pintu, menutup barang selepas dia buka dan memeriksa kunci dan menutup tingkap. Yang kedua, Tourette Syndrome dihadapi oleh watak Lily. Seseorang yang mempunyai gangguan ini akan melakukan sesuatu gerakan atau ucapan secara berulang. Ianya sesuatu yang tidak dapat dikawal oleh mereka. Mereka akan secara tiba-tiba mengeluarkan bunyi atau pergerakan yang tidak dapat dikawal oleh fikiran mereka. Seterusnya, contamination and cleaning. Mereka yang mempunyai penyakit ini sentiasa mementingkan kebersihan dan takut pada kotoran yang boleh menghasilkan kuman. Mereka juga kebiasaannya akan mengelak aktiviti yang terdapat kontak fizik dengan orang lain. Selain itu, mereka juga akan mengelak untuk memegang pemegang pintu, juga mengelak untuk menggunakan toilet awam dan berada di kedai makan. Seterusnya, pada watak Emilio pula, jenis OCD yang terdapat adalah hoarding dan counting. Hoarding adalah satu jenis kecelaruan yang membuat seseorang itu tidak sanggup membuang barang yang terpakai. Counting pula adalah mereka yang sentiasa mempunyai dorongan untuk sentiasa mengira tanpa henti. Pada watak Federico pula, jenis OCD ialah intrusive thought. Mereka yang menghadapi gangguan ini dipicu oleh beberapa hal yang menyimpang daripada nilai sosial. Mereka yang diganggu oleh hal ini bersifat seksual dan pemikiran mereka tidak dapat diterima. Yang
Yang terakhir sekali, pada watak Otto pula, jenis OCD yang terdapat pada dia ialah symmetry and ordering. Gangguan ini mempunyai perilaku yang sangat teratur dan obses terhadap simetri. Mereka sanggup menghabiskan masa berjam-jam untuk merapikan dan menyusun barang mengikut jenis dan objek secara teratur. Nama saya Tan Syian dan nombor matrik saya 278360. Seterusnya adalah diagnosis OCD. Pada masa ini masih tiada ujian yang tepat bagi OCD. Pakar profesional menentukan diagnosis tertentu selepas menyoal pengidap OCD tentang simptom, sejarah penempatan dan kesihatan mental mereka. Selain itu, mereka juga akan merujuk kepada kriteria dalam DSM-5 yang diterbitkan oleh Persatuan Psikiatri Amerika. Seterusnya ialah simptom-simptom OCD yang dapat dilihat dalam filem Tok Tok. OCD terdiri daripada dua komponen iaitu obsesi dan juga kompulsif. Simptom obsesi jelas dilihat oleh watak Federico di mana dia mempunyai pemikiran yang tidak diingini yang berkaitan dengan perkara bijak. Dia secara tidak sengaja mengeluarkan perkataan dengan isyarat yang kesat dalam situasi sosial. Seterusnya ialah Otto yang mempunyai obsesi terhadap kekemasan, simetri, keteraturan dan juga kesempurnaan. Dia menyusun barang-barang mengikut susunan dari segi saiz bagi memastikan berada dalam keadaan terutat. Ketiga ialah Anna Maria yang mempunyai keraguan yang tinggi. Dia sering melakukan pemeriksaan kompulsif seperti berulang kali pulang ke rumah untuk memeriksa sama ada dia telah menutup tingkap atau balang biskut. Simptom kompulsif pula jelas dilihat oleh watak Blanca dengan simptom kekerapannya dalam melakukan kegiatan pembersihan. Dia kerap membasuh tangan dan juga membersihkan setiap permukaan yang ditemuinya. Seterusnya ialah Emilio dengan simptom kegiatan pengiraan secara berulangan. Dia sentiasa menghabiskan masanya dengan mengira dan membicarakan tentang nombor atau angka apabila dalam situasi sosial. Akhir sekali ialah Lily dengan simptom kegiatan pengulangan frasa dan juga ayat. Dia sering tidak sengaja dan kompulsif dalam mengulangi perkataan, frasa atau ayat dikatakan oleh orang lain dan juga diri dia sendiri. Nama saya Tashila, nombor matrik saya 277520. Sekarang saya akan membentangkan tentang rawatan bagi OCD. Bagi OCD, checking, contamination and cleaning, holding and counting dan intrusive thoughts, rawatan yang paling kesan adalah terapi pendedaan dan pencegahan balas iaitu ERP. ERP mendedahkan pesakit kepada situasi yang berkaitan dengan pemikiran mengganggu mereka yang menyebabkan cemas. Matlamat rawatan ini adalah untuk pesakit menghalang dirinya daripada melengkapkan tingkah laku kompulsif mereka apabila dicetuskan oleh pemikiran yang mengganggu. Selain itu, bagi OCD sindrom Tourette, terapi tingkah laku adalah rawatan yang cekap. Intervensi tingkah laku kognitif untuk tics, termasuklah latihan pembalikan tarian, boleh membantu pesakit memantau tics, mengenal pasti, menggunakan peran monitor dan belajar untuk bergerak secara sukarela dengan cara yang tidak serasi dengan tics. Psikoterapi juga membantu pesakit mengatasi sindrom Tourette. Deep braining stimulation mungkin membantu kerana ia melibatkan penamaan peranti perubatan yang dikendalikan bateri dalam otak untuk menyampaikan rangsangan elektrik ke kawasan sasaran yang mengawal pergerakan. Akhir sekali, bagi OCD symmetry and ordering pula, terapi bercakap dicadangkan sebagai rawatan yang kesan kerana ia biasanya merupakan jenis terapi yang membantu pesakit menghadapi ketakutan dan pemikiran obsesif anda tanpa membetulkannya secara paksa. Selalunya dilakukan dalam bentuk terapi tingkah laku kognitif iaitu Cognitive Behavior Therapy CBT. Kehidupan dengan OCD sebenarnya amat memenatkan dan boleh mengganggu dalam pelbagai aspek. Antara aspeknya ialah aspek pekerjaan. Contohnya, Emilio mengalami erythmomania. Hal ini menyebabkan beliau tidak fokus semasa memandu teksi kerana kerap mengira kekerapan kereta dan bas yang melalui jalan tersebut. Hal ini menyebabkan penumpang yang menaiki teksi beliau berasa takut dan risau untuk menaiki kereta bersamanya. Seterusnya, aspek perhubungan. Misalnya, Otto yang menghadapi simetri OCD hanya mampu bertahan selama 3 hari dalam perhubungannya yang paling lama kerana dianggap pelik oleh pasangannya. Beliau membuatkan pasangannya berasa pelik dan kecoh apabila wanita tersebut melihat Otto menyusun barangan milik wanita tersebut secara simetri. Tambah lagi, Otto juga tidak mampu untuk memijak di antara garisan di atas jalan yang
membuatkan dia kelihatan pelik. Aspek terakhir ialah aspek kesihatan mental yang lain. Misalnya, Anna Maria mengalami checking OCD. Dia telah mengalami panic attack apabila dia beranggapan bahawa kunci rumahnya telah hilang, walaupun dia yakin dia telah memeriksa kunci tersebut banyak kali. Terdapat beberapa kesan kecelaruan OCD. Yang pertama adalah kesukaran untuk menjalani kehidupan seharian dengan baik. Sebagai contoh adalah Anna Maria yang menghidapi compulsive behavior. Anna Maria menghabiskan masa sehariannya dengan menyemak semula perkara yang telah dilakukan dengan berkali-kali sehingga menghabiskan waktu sehariannya. Kemudian, kesan kedua adalah menghasilkan diri dalam persekitaran sosial. Di sini kita boleh ambil contoh Federico yang menghidapi Tourette syndrome. Federico mengasingkan dirinya daripada orang lain kerana tidak mampu mengawal gerakan tubuhnya yang sering mengeluarkan kata-kata kesat. Di samping itu juga tidak mampu mengawal gerakan tubuhnya yang menunjukkan aksinya tidak sopan. Akhir sekali adalah terkesan dari segi kewangan, iaitu Blanca yang menghidapi contamination OCD. Blanca terpaksa membeli segala jenis sabun dan juga peralatan kebersihan. Sekarang saya akan teruskan kesan kecelaruan OCD terhadap orang individu ataupun orang lain. Dari kesan yang pertama adalah menetap takaran buruk daripada masyarakat. Kesan ini dialami oleh Federico yang mengidap penyakit Tourette syndrome. Penyakit yang dihadapi oleh Federico menyebabkan orang lain menghadapi ketakutan dan tidak selesa ketika dia gagal mengawal gerak-geriknya. Kesan kedua, konflik dalam hubungan. Konflik dalam hubungan dialami oleh Emilio yang menghadapi penyakit hoarding syndrome. Emilia menghadapi masalah dengan si menurut dicerai karena sikap Emilio yang suka menyimpan barang di rumah. Yang ketiga dan terakhir adalah beban atau tekanan terhadap individu yang berada di sekeliling. Kesan ini dihadapi oleh Blanca yang menghadapi contamination OCD. Blanca menyesalkan Tiffany kerana sentiasa melakukan pembaziran seperti tisu tandas, sabun pencuci tangan dan penggunaan air yang berlebihan di sini. Nombor bateri 2772330 dalam filem Tok Waktu yang memainkan mempamerkan berbagai jenis kecelaruan obsesi kompulsif yang secara tidak langsung menghasilkan tingkah laku pelik. Salah satu faktor adalah faktor pengalaman traumatik yang dialami. Dalam filem ini dapat melihatkan Waktu Blanca yang terlalu taksa dengan kebersihan yang sangat takut dengan kuman. Apabila ingin melakukan sesuatu barang, dia sentiasa melakukan kegiatan pembersihan pada permukaan bagi memastikan kuman. Ini menunjukkan bahawa tingkah laku yang terhasil mungkin disebabkan dia mengalami pengalaman traumatik yang berkenaan dengan penyakit atau pencemaran menyebabkan dia terlalu cemas apabila dicemari oleh kotoran. Selain itu, faktor kognitif yang dimiliki oleh Waktu dalam filem ini secara terang yang bersuara dapat lihat bahawa individu yang memiliki corak pemikiran seperti adalah Anna Maria yang sentiasa meragui dirinya dan sentiasa mencari kepastian daripada orang lain. Misalnya, semasa berada di dalam bas untuk menghadiri ketemu janji bersama dengan Dr. Palomero, dia sering meragui dirinya apabila mendengar perbualan orang di sekelilingnya yang menyebabkan dia terpaksa memeriksa rumahnya berkali-kali bagi memastikan semuanya berada dalam keadaan selamat. Akhir sekali adalah faktor persekitaran dan persamaan. Dalam filem ini, Otto tersangat obses dengan simetri dan keteraturan atau ketertiban yang mana memerlukan segala-galanya yang diselaras dengan seimbang dan sempurna. Dalam erti kata lain, perfeksionis dan keteraturan dan keadaan ini menyebabkan Waktu yang dimainkan dalam filem ini terlalu terdedah dengan gangguan obsesi kompulsif. Itu yang saya bincangkan. Kesimpulannya, filem ini menggambarkan kepada isu kecelaruan kebimbangan yang memfokuskan kepada OCD di mana terdiri daripada pelbagai jenis sindrom seperti yang diterangkan oleh para pembentang sebentar tadi.
Kesemua faktor seperti pengalaman traumatik, kognitif, persekitaran atau personality berupaya menyumbang kepada perkembangan OCD dalam diri individu. Keadaan ini juga telah mendatangkan impak pada diri mereka dan juga individu di sekeliling mereka. Namun, setiap penyakit sudah tentu mempunyai penawar tersendiri. Begitu juga dengan penghidap OCD dan watak-watak yang dilakonkan yang menghidap OCD. Mereka boleh dirawat melalui CBT, ERP, intervensi tingkah laku kognitif, psikoterapi, deep brain stimulation dan sebagainya bagi tujuan pemulihan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.